29 Disember berarti kita ada 3 hari lagi untuk menamatkan tahun 2020. Tahun yang dianggap paling mencabar bagi semua orang, sebagai individu, sebagai peniaga, sebagai pekerja, sebagai rakyat, sebagai warga dunia. Dijangka malam ni angka kematian COVID-19 mungkin akan merentas 1.8 juta, sebab tadi petang kita dah lihat 1.7 lebih. Dan angka jangkitan keseluruhan telah melepasi 80 juta. Di negara kita sendiri pun kita dah melepasi 103,000 dan mereka yang terlantar di hospital untuk rawatan kini adalah 20,000 orang lebih. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita memiliki lebih 20,000 orang pesakit yang masih berada dalam ward. Ini menjadikan krisis, kebanyakan ward penuh. Dan apa yang saudara selalu dengar komplain bahawa terdapat kes-kes di mana mereka yang telah pun disahkan positif masih lagi tetapi tidak bergejala, terpaksa membuat apa yang dipanggil sebagai isolasi kendiri ataupun isolasi sendiri di rumah, yang menjadikan ahli keluarga berada dalam keadaan sangat takut dan traumatik kerana bimbang jangkitan. Kita boleh faham kerana kita sendiri pun kalau ada ahli keluarga yang positif tetapi tidak mendapat tempat ataupun tidak mendapat katil di hospital, kita sendiri macam takut dan bimbang kerana kita tak tahu bagaimana nak menangani orang yang dijangkiti COVID. Apatah lagi kalau dia berada dalam lingkaran rumah. Bagaimana nak menyusun waktu makan, ruang makan dan cara makan, berkomunikasi yang sangat terhad ketika kita berada dengan mereka dalam satu ruang yang sempit di rumah. Ini menggambarkan ramai orang telah membuat komplain bantahan secara terbuka di media sosial, mengatakan bahawa mereka sangat marah. Tapi pada waktu yang sama kita harus menerima hakikat bahawa dengan angka jangkitan di Lembah Kelang yang melepasi 600-700 kes sehari apabila Kuala Lumpur dan Selangor digabungkan sebagai satu angka kerana kebiasaannya kepenggunaan hospital di dua-dua negeri ini hampir terangkum dalam zon yang sama. Jadi dengan hanya ada hospital Sungai Buloh sebagai hospital utama untuk COVID-19, kita tak boleh nak bayangkan bagaimana kepadatan dan kejutan akan turut berlaku. Pagi tadi, 3 pagi, kawan baik saya yang berada di Keramat dalam zon jangkitan yang dipanggil radius. Ini kes yang saya nak nasihatkan anda semua. Keramat adalah pattern kes yang sangat menarik kerana dalam 1 kilometer saja, 1 kilometer persegi di Keramat tu ada 280 kes jangkitan. Dan semua orang tak tahu bagaimana nak manage kluster ni. Jadi kalau mengikut rakan saya, dia hanya pergi ke kedai makan dan tempat untuk membeli barang basah, itu saja. Dan tidak ke mana-mana setelah dia tahu bahawa kawasannya digazetkan sebagai radius kronik dengan 280 jangkitan bagi kes 1 kilometer. Tapi semalam dia bergejala dan pergi ke hospital, ditahan, dan hari ini seluruh ofis terpaksa dikosongkan kerana dia aktif di ofis dari tempoh tidak bergejala sampailah ke bergejala. Ini gambaran untuk saudara faham bahawa tidak mudah. Sebab itulah saya selalu mengingatkan mereka yang menggunakan alasan balik kampung untuk menziarahi ibu bapa. Kalau saudara tengok angka semalam, kawasan-kawasan pedalaman di Kedah dan kawasan-kawasan pedalaman di Pulau Pinang telah menunjukkan angka jangkitan meningkat. Begitu juga di Johor. Kerana Jumaat, Sabtu dan Ahad lepas, orang dah mula travel. Kemudian Jumaat dan Sabtu dan Ahad minggu ini orang travel lagi. So kita akan mula melihat angka-angka jangkitan yang tinggi di kawasan-kawasan yang anda pulang. Ada jaminan saya rasa kawasan-kawasan di pedalaman Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, Pulau Pinang akan terus mencatatkan angka jangkitan. Melaka kerana ramai orang bergerak untuk bercuti. Langkawi juga kerana yang ramai bergerak adalah mereka yang keluar dari zon merah, iaitu Kuala Lumpur dan Selangor. Ramai yang bergerak untuk menjadi penyebar. Kerana saya jelaskan kepada saudara satu perkara yang saudara selalu take for advantage, bahawa saya boleh saja menjadi seorang yang bergejala kemudian sembuh tanpa pernah dites. Berarti saya bergejala, antibody saya kuat dan saya sembuh. Kerana itu juga yang mereka yang bergejala masuk ke hospital, mereka tidak divaksin, hanya di isolate, antibody mereka kuat, selepas 10 hari 14 hari mereka keluar. Kes yang sama boleh berlaku di luar, di mana seorang yang bergejala tetapi seorang yang dijangkiti tapi tidak bergejala. Apa yang saya bimbang adalah apabila saudara pulang ke kampung, saudara menziarahi ibu saudara yang berusia 60 tahun ke atas, saudara menziarahi ke akaun keluarga. Kalau mengikut laporan yang baru ni, strain yang ada sekarang lebih mengancam kanak-kanak. Saudara tengok hari ini laporan Kementerian KKM yang baru, bahawa yang paling ditakuti jangkitan daripada strain baru ini adalah jangkitan yang sangat aktif kepada kanak-kanak. Jadi saya terkejut kerana semua ibu bapa menggunakan alasan mengatakan bahawa anak memerlukan ruang untuk berekreasi, anak telah lama berkurang di rumah. Yang saya fikir sebenarnya ibu bapa yang gairah dan ibu bapa yang sebenarnya ingin enjoy dan ingin berjalan-jalan, tetapi dengan menggunakan alasan anaknya. Jadi saya terkejut apabila melihat begitu ramai kanak-kanak berada di Legoland, begitu ramai kanak-kanak berada di Langkawi, di Jonker Street,
Begitu ramai kanak-kanak berada di dalam kawasan pelancongan dan kawasan padat manusia. Setelah saya lihat, saya rasa bahawa kesedaran ibu bapa sendiri tentang penyakit ini pun tak ada. Sebab ramai orang lebih suka berkongsi hal-hal yang tak masuk akal di Facebook daripada berkongsi bahan-bahan untuk saudara faham tentang strain baru B1117 yang saya bagi tahu pada saudara sebelum ni dikenali sebagai strain 202021 palang 2, tapi hari ini telah dikenali sebagai B117 yang berasal daripada UK. Dan ada lagi satu strain yang datang daripada Afrika yang juga dianggap mempunyai kekuatan aktif untuk membuat jangkitan. Itu saya jelaskan kepada saudara bahawa saudara boleh bekerja, boleh bergerak, tetapi bergerak dan bekerja dengan mendedahkan anak-anak kepada jangkitan dan dedah menjadi saudara sendiri datang daripada Lembah Kelang. Mungkin orang seperti saya, kelihatan sihat dan saya pulang dan memeluk ibu saya pulang dan memeluk anak saudara saya. Berarti ketika saya dijangkiti dan saya pulih, saya tidak pernah melalui ujian saringan. Tetapi kerana kita antibodinya kuat, saudara adalah orang muda yang mempunyai antibodi yang kuat, berarti kuman tersebut tidak memberi apa-apa impak kepada saudara, hanya menjadikan saudara sebagai rumah singgah. Tetapi apabila saudara pulang, saudara akan menyebarkan kuman tersebut sebagai seorang yang bukan dikenal pasti sebagai pembawa. Ini benda-benda yang saya rasa kesedaran civic dan mentaliti agak lemah, di mana orang menganggap bahawa setahun tak dapat keluar rumah, setahun tak dapat jumpa ibu bapa. Tapi saya fikir kata itu adalah alasan yang tak masuk akal, kerana kalau saudara sayang dengan ibu bapa saudara dan saudara datang daripada zon merah iaitu di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, saya tak fikir saudara perlu mendedahkan ibu bapa saudara di luar, terutama di kawasan pedalaman, dengan meletakkan mereka dalam keadaan bahaya jangkitan. Kementerian Kesihatan juga mengeluarkan kenapa di Malaysia jangkitan sangat mudah berlaku dan kadar kematian tinggi di kalangan warga tua, kerana 15% daripada rakyat Malaysia mengalami diabetes ataupun 15% rakyat Malaysia mengalami masalah dengan buah pinggang, iaitu ada diabetes, ada macam-macam. So menjadikan kadar jangkitan dan mereka yang dijangkiti mudah berada dalam keadaan kronik adalah kerana 15% rakyat Malaysia adalah mereka yang mengalami masalah berkaitan dengan sakit buah pinggang. Saudara tengok data-data yang baru saya bagi tahu kepada data International Health Medical tu, IHME tu di Amerika, yang membuat kajian data berdasarkan NOT atau R0, angka jangkitan semasa yang berada di seluruh dunia. Mereka menjangkakan pada bulan Januari ini Malaysia akan mencapai angka jangkitan hingga 2,900 lebih, mencecah hampir 3,000 jangkitan sehari. Dan pada penghujung April, bermula 21 bulan April, Malaysia dijangka akan menerima 5,000 jangkitan sehari. Ini adalah perkara yang kena fikir. Saya masih ingat dulu waktu JP Morgan menganggarkan bahawa angka jangkitan akan sampai 6,000 pada bulan Mac. Bahawa ketika itu angka jangkitan baru 2,000 lebih. Tapi JP Morgan meletakkan pada hujung bulan Mac Malaysia akan mencapai 6,000 jangkitan. Ramai orang sangat cemas dan itulah lockdown dibuat kerana salah satu daripada asas mereka adalah melihat perangkaan yang dikeluarkan oleh JP Morgan berdasarkan daripada pakar kesihatan. Tapi hari ini bila jangkitan telah mencapai 103,000 pun saya tak fikir ada orang ambil berat. Seorang rakan bertanya dengan saya apa beza Kuala Lumpur dan Selangor meneruskan PKPB sedangkan tempat lain PKPP, kerana dia sendiri pun lihat suasana lebih havoc di Selangor dan di wilayah Persekutuan dari segi bebasnya orang enjoy hidup ni berbanding di negeri-negeri yang dikatakan PKPP. Kuala Lumpur dengan Selangor lah yang kalau kita tengok mall, shopping center, Bukit Bintang segala macam sangat havoc, sangat happening, hingga dia kata apa yang kamu alami ketika kamu berada di kawasan PKPB. Saya kata itu je lah, kami tak boleh menghadiri majlis kahwin, tetapi di mall ada 3,000 orang. Kami tak boleh menganjurkan pesta yang melebihi daripada jumlah 50 orang, tetapi di sekitar kawasan-kawasan rekreasi ada beribu-ribu orang keluar balik dan keluar masuk. Ini memberi gambaran kata sangat aneh apabila kita mengekang perkara yang kecil, tetapi kita membebaskan perkara yang besar. Dan saya bagi tahu kata saya pun tak tahu apa fungsi Selangor wilayah dan Sabah diteruskan dengan PKPB hanya setakat menghadkan waktu kedai makan hingga pukul 10 malam, tak boleh ada majlis-majlis, sedangkan sebenarnya pergerakan manusia di Kuala Lumpur sangat havoc, seolah-olah sedang meraihkan pesta hujung tahun dan pesta tahun baru. Jadi saya tak fikir kata ada kesan dia PKP dan PKPB ni hanyalah telah menjadi perkataan yang setelah stereotip yang langsung tak berfungsi pun. Sebenarnya kalau saudara datang Kuala Lumpur, saudara akan terkejut melihat betapa dahsyat kehidupan di Kuala Lumpur dan Selangor. Walaupun kerajaan mengadakan PKPB dan Selangor dan Kuala Lumpur menjadi daerah pewabak yang paling besar sekarang, orangnya kelihatan sangat enjoy. Okey, berapa kita ada view sana dah? 353. Ada apa, tanya apa tak?
Terutama kalau saudara nak tahu apa itu strain. Saya jelaskan pada saudara, Malaysia juga mampu menghasilkan strain sendiri. Berarti begini apabila seorang yang sakit teruk dan berada dalam ICU sangat lama, tubuh dia tak boleh melawan virus COVID-19, maka COVID dapat menghasilkan strain. Di mana COVID yang beranak dalam tubuh dia tu, yang membiak dalam tubuh, boleh menghasilkan genetik yang sendiri yang dipanggil variant. Dan variant ni kemudiannya apabila dijangkit, dia akan membina satu lagi strain. Kluster adalah merujuk kepada kumpulan orang yang dijangkiti. Tetapi jenis virus yang bergerak dipanggil strain. Ada kemungkinan dengan angka jangkitan yang begitu besar, dan kata Kementerian Kesihatan ramai yang meninggal dunia dan gagal diselamatkan hanya mendapatkan rawatan ketika keadaan mereka telah serius kerana telah ada gejala, dan kebanyakannya adalah orang tua yang telah mengalami sakit kronik, dan apabila mereka sampai ke hospital, dia tak dapat lagi diselamatkan. Mahfuz dah share banyak info tu yang saya bagi dalam bentuk grafik untuk memudahkan saudara digest dan saudara snap apa yang perlu saudara ketahui mengenai fakta COVID-19 negara ni. Petang ni saya rasa kita akan naikkan, ada ready dah